membawa kepada atau keluarnya daripada Islam. Okey. Di samping itu, jadi Allah SWT ni dari kita dah cerita tadi syirik yang ampun ke tak ampun orang syirik ni kan. Dari sudut ni kita tengok kalau syirik akbar dulu dia kata Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tak ampun orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah ampunkan dosa selain daripada itu kan. Bagi Allah nak Allah boleh ampunkan dosa orang lain kalau Allah nak ampunkan, ya. Cumanya kalau dia kembali pada iman, maka Allah SWT ampunkanlah, insya-Allah kan. Idza ada ilal iman, kalau dia kembali semula pada iman, orang yang buat syirik tadi masuk semula Islam kembali, maka dia diampunkan. Itu syirik akbar. Syirik asghar ni ialah mura'at ghairullah ma'ahu fi ba'dil umur. Kadang-kadang dia macam mencampur aduk dengan yang lain dalam beberapa perkara. Contohnya dia riak. Ya. Dan dia ada sifat munafik. Kalau seorang tu ada riak dan munafik, maka dia kata sepatutnya orang mukmin salimul akidah, dia kata. Orang mukmin sepatutnya dia akidah dia tu bersih, sejahtera, kan? Wa idza nubaha ila munafat ba'd af'al tauhid khalis raja'a ila haqqi wa tabarra'a min fi'lihi wa la syakka anna ar-riya' yufsidul amal wa tuhbitul ajra was thawab wa anna Allah Subhanahu wa ta'ala ya'laqu bil amali salih min al-amali salih ila ma kana khalisan lahu. Jadi dari sudut amalan kan, Allah SWT tak terima amalan yang fasid, amalan yang punah, tidak ada keikhlasannya. Kerana apa dia? Kerana Allah terima amalan tu yang ikhlas je. Ni kan. Daripada amalan soleh yang dibuat tu, Allah terima yang amalan tu dibuat dengan ikhlasnya. Jadi kalau ada syirik yang kecil pada amalan kita, contohnya kita buat amal, kita solat, semata-mata seorang tu solat untuk diperlihatkan kepada manager dia, bos dia, ataupun orang yang dia segani, supaya orang tu nampak dia ni orang yang baik, sembahyang dan sebagainya. Maka itu adalah satu perbuatan yang syirik, tapi syirik ni tidak sampai keluarkan dia seorang itu daripada Islam kan. Dia merosakkan amalan lah. Dia merosakkan amalan. Okey. Okey, awak tengok sekejap ni ya. Tengok sekejap.
Mana kawan-kawan? Sorry, tergendala sekejap. Okey. Al-hadar minasyirk. الحذر من الشرك ومما تقدم في الفقرات السابقة يجدر بنا أن نحذر الشرك على أنفسنا وأهلنا ومجتمعنا في الدنيا والآخرة. So daripada apa yang kita cerita tadi, dia kata kita sepatutnya memang berhati-hati sangatlah. Kita kena memberi amaran kepada diri kita sendiri, hati-hati untuk jauhi syirik, ahli keluarga kita, masyarakat kita, uh, uh, untuk apa dia, supaya jauhi syirik, tak buat syirik lah, supaya selamat dunia akhirat kan. Okey. Jadi al-hadar minasyirik fi dunya, dia kata syirik ni kena hadar dia, kena sentiasa hati-hati jauhi dia di dunia. Wa hadzal hadar mustamirru ma baqiya 'ala al-ardi hayah insaniyah. Dia kata syirik ni kalau kita selama mana di dunia, kita kena berhati-hati daripadanya, jauhi dia. Lianna syirka la yaqtasir wujuduhu ala nahtil asnam. Kerana syirik ini bukanlah terhad ada je dia tu berkaitan dengan apa dia, dengan kita mengukir ataupun mengukir asnam, berhala, bukan. Wattikhadul awthan, bukan juga kita tu tak semestinya kita ambil berhala tu dan kita beribadat dengan tu, yang tu je syiriknya kan. Dia kata bal huwa anwa' wa ashkal, kan, bahkan banyak lagi jenis lain. Bukan yang tu je, bukan awak nampak yang tu je syiriknya, tak, itu memang dah terang-terang dah kan. Jadi dia kata syirik lain ni, dia kata kan, kita boleh juga buat, boleh kata apa dia, berdasarkan hadis-hadis, harta. Kita syirikkan dengan Allah dengan harta, kan? Kemudian jah. Jah, apa dia? Jah ni pangkat. Betul tak? Okey. Kemudian mazahir, penampilan. Ya, benda-benda yang bersifat luaran. Wa mukhtalifil ahwa, kan, wasyahawat, hawa nafsu dan syahwat, boleh kita bersyirik dengannya. Kan? Boleh ke macam tu? Setuju tak kawan-kawan? Setuju tak dia kata tu? Macam mana orang boleh syirikkan Allah dengan harta? Macam mana? Macam mana seorang boleh masuk syirik dengan harta? Bertuhankan harta. Mengejar harta, Ustaz. Bertuhankan harta, mengejar harta. Harta tu boleh buat tu semua. Apa dia baby? Ya. Harta tu boleh, hartanya segala-galanya. Aku kalau tak ada harta, tak adalah hidup aku ni. Aku mesti kejar harta. Aku dah ada 2 juta dalam akaun. Aku nak tambah lagi 2 juta dalam 2 tahun ni. Aku mesti dapatkan harta tu. Mesti, you know. Apa tak cukup ke awak dah ada 2 juta tu? Kalau makan duit keuntungan dia tu pun, dia awak letak dalam bank Islam tu pun dah okey. Aku tak main lah bank Islam ni, brother. Bro, aku tak main bank Islam. Aku letak bank biasa je, bank yang ada riba tu. Lagi banyak dapat ni, dapat faedah, dapat dia punya bunga keuntungan. Kan? Dengan bangganya. Apa? Aku segala-galanya duit. Tak ada duit, mati. Tak ada duit, tak senang. Bro, Allah SWT ada kan. Bukan semua tu Allah yang bagi. No. Harta ni aku kumpul. Aku yang kumpul. Jangan kaitkan aku dengan Tuhan. Dia kata. Astaghfirullahaladzim kan. Jangan kaitkan dia dengan Tuhan. Ya Allah. Kenapa tak cari satu tempat bumi lain yang kat situ
Tak ada Tuhan yang cipta tu benda tu. Cari bumi lain yang bukan Tuhan Allah yang cipta. Kan? You duduk kat situ. Ada tak? Tak ada lah kan? So, Tuhan inilah. So, kalau memang bertuhankan harta ataupun nafsu syahwat, maknanya ikut benda tu 100%. Ikut. Ya? Hingga meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ada orang dia memang tak boleh, dia memang berpegang pada seseorang tu, taat patuh sungguh-sungguh. Awak buat macam ni, awak kena buat macam ni, kalau tak buat saya buang awak kerja. Encik tak boleh macam ni salah ni, awak nak kena buang kerja, ataupun saya tukarkan awak kerja ke tempat pedalaman. Cik ni tak boleh ni salah besar sangat ni. Ya, boleh tak boleh, it's up to you. Kalau you tak nak buat, I bagi you susah keluarga you. So yang tu okey, kita tengok adakah akidah dia tu nak ikut tak. Dia mesti ada dua benda, sama ada dia ikut betul tanpa kira langsung, ya, ataupun dia memang tak nak ikut. Tapi dia macam apa dia? Macam iyalah, dia tak ada pilihan. Contohnya lah kan. So hukum dia lain-lain lah. Sudah tentu hukum lain-lain. Kalau benda-benda berkait dengan kafir, murtad ni bahaya. Biasanya kita kena deal seorang-seorang. Dia tu kita bawa kepada pejabat mufti apa semua, di sana disettlekan. Kan? Bukan mudah jatuhkan hukum pada orang ni lah. Okey. Baik. Kemudiannya seterusnya al-hadar min aqibati syirk fil akhirah. Kita kan dia kata tadi, kat dunia kita kena hati-hati daripada syirik, di akhirat pun kena hati-hati syirik. Apa maksud dia hati-hati dunia akhirat? Akhirat tu kita takut daripada akibat syirik dunia ni kena di akhirat nanti. Betul tak? Jadi وهو حذر مثمر طالما بقي المؤمن متوسطا بين الخوف من عذاب الله والرجاء في رحمته ومغفرته. Jadi dia kata seorang Muslim ni, dia kena sentiasa pertengahan antara dia takut kepada azab Allah dan dia hendaklah raja, sentiasa mengharapkan rahmat dan pengampunan Allah. Kan? Wa anna Allah Ta'ala mustahdiran anna Allah Ta'ala qata' al-maghfirah 'anil musyrik. Dan dia kata kita lah senang cakap, kita kena apa dia? Kena sentiasa hadirkan dalam diri kita, sentiasa dapat melihat dengan terangnya, memahami bahawa Allah telah qata' al-maghfirah, Allah telah putuskan pengampunan 'anil musyrik, daripada orang yang mensyirikkan. Allah tak ampunkan, kan? Sebab kita baca ayat tadi, Allah SWT kata innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha, kan? Allah tak akan ampun orang yang syirikkan dia. Walaupun dosa lain Allah mungkin akan ampun. Okey. Jadi orang Islam sentiasa, mukmin sentiasa kena jaga-jaga daripada syirik dunia ataupun akhirat. Baik. Okey, kita pergi kepada kufur pula. Tadi syirik, ini tentang kufur. Kufur ni bahasa Inggerisnya cover, kan? Cover. Kufur ni cover. Cover ni apa dia? Cover ni apa dia? Menutup boleh? Tutup. Lapisan. Kot. Apa dia? Lapisan. 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 Lapisan apa? Cover. Cover ni mungkin ada lapisan, ada tutup, ada apa mungkin. Macam you cover I. Macam mana? Saya tak nak dia nampak lah. I nak jalan ke situ, you cover. Yalah, you
Cover tak boleh tak? Enter cover saya. Cover tu yang duduk kat depan tak? Maknanya biar tak nampak kita. Halang. Nah, Halang. okey. Baik. Jadi makna kufur ni pula apa dia? Kufur ni al-kufru lughatan diddul iman. Dia kata kufur ni dari sudut bahasa dia adalah lawan kepada iman. Ya. Aslul kufri minal kafri. Asal perkataan kufur tu daripada perkataan kuf tu jadi kaf. Kaf al-kafru. Al-kafru ni makna apa dia? Makna dia as-satru. Cover tadilah menutup, satara, menyitar, letak sitar, letak apa dia, tirai, nak tutup kan, ataupun kalau petani dia kufurkan benih tu dalam tanah, dia tutup benih tu dalam tanah, dia letak. Okey. Okey. Baik. Okey, baik. Yang ni tak perlu banyaklah. So kita tak dari segi bahasa mudah je. Dia memberi erti tutup wa huwa ghairul kufri alladhi huwa diddul iman. Okey. Wa kafara biha kufranan jahada biha wa sara. Ini makna kufur dari sudut bahasa ialah orang yang tak beriman, itu orang yang menentang. Orang yang tak nak beriman dia menentang. Okey. Baik. Kufur dari sudut istilah pula apa dia? Kufur dari sudut istilah, okey ni dia. At-takdzibu billahi wa bima ja'at bihi rusuluhu anhu kullan aw ba'dha. Wa dzakara ar-Razi annahu sa'aba 'ala al-mutakallimin wad'a haddin lil-kufri li'annahu naqidul iman alladhi huwa at-tasdiq bi jami' ma ja'a bihi ar-rasul an rabbih 'azza wa jalla. ثم عرفه بقوله الكفر عدم التصديق للرسول بشيء مما علم بالضرورة مجيئه به. Okey. Kufur ni mudah cakapnya takdzib billah. Mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah cakap dia dustakan. Oh, aku tak percaya. Kan? Mudah cakap kufur lah. Awak cakap solat wajib je. Aku tak percaya. Uish, jangan gitu. Jangan gitu bah. Jangan gitu apa kan? Ya Allah kan. So masalah dia. Wa bima ja'at bihi rusuluh dan apa-apa yang Rasul bawa, sama ada kullan keseluruhannya, ba'dan ataupun setengah, sebahagian. Kan? Apa yang Rasul bawa tu banyak, tapi apa yang dibawa itu yang memang terang-terang, maka kalau dia deny itu, dia tak percaya, maka boleh jadi kufur. Ar-Razi kata, Imam Razi kata susah untuk kita letakkan had. Untuk letakkan had ni apa dia? Had ni apa? Ulama-ulama akidah kami susah nak letakkan had lil kufri. Nak letakkan had bagi kufur. Apa maksud dia? Kawan-kawan? Hukuman. Had. Pernah jumpa tak? Had ni kalau you jumpa, dia biasanya dia al-haddu wa ta'rif. Dia dua tu. Ya. Had ni lebih kurang ta'rif lah, ya. Dia ada dalam istilah orang nak buat ta'rif, ada juga had. Ya. Al-haddu bil rasmi. At-ta'rif hakikat sesuatu dan juga had dia. Okey? Ni dia. Dia kata susah kita nak hadkan kufur ni. Kita nak takrifkan dia dengan ciri-ciri kufur ni, susah dia kata. Ya. Kenapa? Sebab kufur ni, Imam Razi kata, dia adalah lawan kepada iman.
dia lawan iman. Iman tu pula apa dia? Iman tu pula kita benarkan semua yang datang daripada Allah, daripada Rasul, yang Rasul bawa daripada Allah. Kan? Jadi Razi kata dalam nak mentakrifkan dia takrifkan kufur ni apa dia? Sebab dia opposite kepada percaya. Jadi dia kata tidak percaya, tidak percaya, tidak berpegang, tidak membenarkan lirrasul, tidak membenarkan Rasul bisyai'in mimma ulima bid-darurah. Tidak benarkan Rasul dengan sesuatu pun, sesuatu yang diketahui, yang mudah diketahui dalam agama yang Rasul bawa. Maji'uhu bihi. Mimma ulima bid-darurah maji'uhu bihi, daripada dengan sesuatu yang diketahui datang dia tu, maji'uhu, maji' sesuatu tadi, maji' sesuatu mimma tadi, okey, bihi, melalui Rasul tadi. Bid-darurah, yang mudah kita faham. Jadi kalau orang tu dia kata Rasul bawa satu benda yang mudah faham, solat wajib, puasa wajib, dia deny sedeny-denynya, maka dia telah melakukan perbuatan kufur. Kan? Okey. Habislah. So yang Qurtubi kata ni ada cerita lain lah. Dia kata jahdul ma'lum minad din, kufur ni adalah mengingkari sesuatu benda yang maklum min dinillah, min dinil Islam, sesuatu yang diketahui umum dalam agama Islam. Bid-darurah ni ketahui umum lah, yang mudah diketahui. Bid-darurah syar'iyyah, dari sudut satu benda yang besar sangat, haji wajib, dia menentang juga. Oh, so itu benda yang besar lah, boleh menyebabkan kufur. Okey, baik. Okay, dikata dalam kitab-kitab fiqh banyak cerita pasal kufur ni. Ya, okey. So jenis kufur apa dia? Asnaf kufur apa dia? Al-kufru bi arkanil iman. Jenis kufur dan apa dia, kategori kufur ni apa dia? Orang tu boleh je kufur dengan rukun-rukun iman. Betul tak? Semua tak apa dia? Tak percaya. Letih tak? Tak betul kan? Tak betul. Au biwahidin minha. Satu pun tak percaya, dah kira kufur. Beriman kepada malaikat, dia tak percaya. Aku tak percayalah. Aku ni kalau benda-benda malaikat ni tak boleh nak percaya, dia kata. Kenapa pula kan? Alah, aku tak percaya. Nak macam mana? Dia kata. Astagfirullahalazim. Tak boleh macam tu, bawa pergi jumpa mufti lah apa semua. Belajar tak? Belajar apa semua. Tak ada dah alasan lain. So dia kufur lah. Yukhrijul insan min sahatil ghufran wal rahmat. Kan? Dia kata kalau kufur ni sama ada semua rukun iman ataupun biwahid minha, dah cukup untuk mengeluarkan insan itu daripada lapangan maghfirah dan rahmat Allah SWT. Wa yudkhiluhu fi durubid dhalali wal adab, dia boleh masuk dalam kesesatan, ya, dan juga azab Allah SWT. Okay? Sebab wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida, dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya. So ini satu kufur, tentang kufur. Baik. Kufur orang kafir ni ada pelbagai kategori juga, ya. Yang pertama, al-kuffar al-munkirun. Orang kafir yang mengingkari. Humul ladzina la ya'rifuna Allah aslan wa la ya'tarifuna bih wa hum kafiruna biqulubihim wa alsinatihim. Orang yang tak kenal Allah langsung. Daripada asal dia tak kenal Allah. Dan dia tidak mengiktiraf pun adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ni adalah orang kafir
kafir dengan hati mereka, kafir juga dengan lidah mereka. Ya, wala ya'rifuna ma yudhkaru lahum min at-tauhid lillahi azza wa jal. Dan mereka ni tak tahu juga kalau kita kata kita suruh dia bertauhid lah, cerita pasal tauhid, bal yu'riduna, bahkan dia tak faham, tak nak dengar, mereka memalingkan telinga mereka ni, muka mereka tak guna. Wala yaktarithuna bima ja'a bihi rasul, mereka tak ambil peduli dengan apa yang para rasul bawa. Sedangkan wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Kan Allah kata siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, a'rada anha, dia berpaling, memalingkan diri dia daripadanya, dia tak mengendahkannya. Jaga-jaga, inna minal mujrimina muntaqimun, jaga-jaga, kan, sesungguhnya kami akan memberi balasan yang yang sepatutnya, balasan yang sesuai bagi orang mujrimin, orang yang jahat, ya, yang melakukan perbuatan yang jahat, apatah lagi kufur dan sebagainya. Itu tentang kufur orang yang ingkar. Kufur jahid ni mungkir, yang menafikan, yakni kufur al-jahidun yang menentang, kan, yang tak percaya. Alladzina yajhaduna jumlata ma anzalallah au yajhaduna syai'an mimma huwa ma'lumun bid-darurah minal Islam. Orang yang menentang dan tidak percayai sejumlah apa yang Allah turunkan, ataupun dia ni menentang, tak percaya satu daripada perkara yang memang patut diketahui dalam Islam tu secara mudah, dia tak percaya. Sedangkan apa dia? Dalam sudut hati mereka itu, mereka beriman dan mereka mempercayai bahawa Allah itu adalah benar. Kan? Allah itu adalah benar. Contohnya ayat kata wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Allah kata mereka ni wajahadu biha, dan mereka ni menentangnya, menentang risalah Islamnya dan apa semua tu, tak percaya pada Rasul, dakwah Rasul. Wastaiqanatha anfusuhum, sedangkan mereka yakin dalam hati mereka, kan? Mereka menentang kenapa? Zulman wa uluwa. Mereka ni kerana apa dia? Kerana mereka ni orang yang zalim, dan mereka ni rasa mereka ni hebat, tinggi, kan? Tapi tak apa, fanzur, tengoklah nanti apa dia akibatnya, kan? Orang-orang yang mufsid ni, yang membuat kerosakan ni. Jadi itu adalah tentang kufur jahidun. Ada juga kufar mu'anidun. Dia ada mungkirun, mungkir, jahid, mu'anid. Lebih kurang je erti dia kalau ikut kita lah, ikut Arab dia lain sikit, kan. Maksud mu'anid ni yang menentang jugalah. Alladzina ya'rifuna amrallah biqulubihim. Dia tahu tentang Allah biqulubihim, dengan hati mereka. Wa yuqirruna bihi bi'alsinatihim. Mereka dia akur dengannya melalui lidah. But la yadinuna bihi hasadan au baghya. Tetapi mereka tak nak jadikan ia itu sebagai satu ikutan agama. Hasadan kerana mereka dengki ke, kan? Mereka dengki, kan? Ataupun kerana mereka sendiri tak nak, baghya, mereka melampaui batas dan sebagainya. Wa rubbama iba'an wastikbaran, ataupun mereka ni enggan dan juga kerana sombong, ego. Seperti apa dia? Kufri iblis wa abi jahal wa adrabihima. Seperti iblis kufur kerana rasa dia hebat. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia katakan, ya Allah, engkau ciptakan aku daripada api dan ciptakan Adam daripada tanah. So aku lebih hebat daripada api, lebih hebat daripada tanah, kan dia kata. Ataupun Abu Jahal. Abu Jahal ni dia dalam hati dia macam yakin Nabi Muhammad tu betul. Tapi saja dia kufur. Sebab apa?
Sebab dia hasad dengki dengan kabilah Nabi Muhammad yang ada Nabi. Dia punya kabilah tak ada Nabi. Contoh kan? Ataupun sebab dia inginkan ada ramai pengikut. Kalau dia masuk Islam mungkin tak ada pengikut dan sebagainya lah. So yang seterusnya al-kufar al-mu'ridun. Ya, yang berpaling. Yang berpaling. Ya, ada orang masuk. Okey. Mu'ridun ni yang berpaling wahum yudhiruna adam al-iktirath bil umur ad-diniyah fala yusaddiquna biha wala yukadzibunaha walakinnahum yu'riduna anha. Qala Allah wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbih thumma arada anha. Tadi kan ni orang yang berpaling. Berpaling apa dia? Yang menjauhi, memalingkan. Mereka ni dia kata yudhirun, mereka menzahirkan adam al-iktirath, adam al-mubalah, yang ketidakpedulian mereka ni dengan perkara-perkara yang berkait dengan agama. Perkara berkait dengan agama, no, jangan cakap depan saya. Saya tak nak dengar, dia kata. Fala yusaddiqunaha, awak cakap pun cakap saya tak nak dengar. Cakap juga saya tak percaya, dia kata. Wala yukadzibunaha, saya tak percaya dan saya tidak juga tak percaya. Saya tak membenarkan dan saya tidak kata dia tu salah. Bin, baina, antara tu. Kan? Dia kata, aku tak cakap yang awak cakap ni benar. Aku tak cakap juga awak cakap ni salah. Tapi itu bukan urusan aku lah, dia kata. Kan? Lakinnahum yu'riduna anha, mereka berpaling daripada tu, tak nak benda tu. Jadi Allah SWT marah, murka, tak boleh buat macam tu. Kan? Ni a'rada anha ni tak boleh, kita dah baca tadi. So yang seterusnya apa lagi? Kufar syakun. Orang-orang kafir yang syak. Yang jenis apa dia? Jenis syak. Wa haula yashukuna fima ja'a bihi Rasulullah. Mereka syak. Apa yang dia bawa oleh para rasul ni, mereka syak. Fala yajzimuna bisidqihim wala bikadzbihim atau bikadzibihim, kan? Mereka tidak menjazamkan, mereka tak kata para rasul ni benar dan mereka tak kata juga salah, kan? Walakinnahum, tetapi mereka pada akhirnya mengiklankan kufur as-surah, mengiklankan kufur yang terang-terangan, wal takdzib al-waqih bisababi syukukihim, dan mereka akhirnya terselahlah bahawa mereka ini mendustakan pada rasul kerana mereka syak. Allah SWT kata wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Dia kata kami ni syak lah. Kami tak percaya apa yang awak buat. Kami syak. Apa yang awak buat ni kami syak betul lah. Ragu-ragu. Please lah, janganlah cakap, dia kata, kan. Lepas tu dalam firman lain, innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Allah kata mereka ni jenis ni, orang yang ni, orang kufur ni, mereka apa dia? Mereka irtabat qulubuhum. Hati mereka ini ragu-ragu. Kan? Dan mereka dalam keraguan itu yataraddadun, berbolak-balik. Ragu tak ragu kan. Tapi last sekali mereka memang kufur. Yang kelas sana ni, okey. Kufur munafiqun. Kufur orang munafik ni orang yang menzahirkan bahawa dia itu inqiyad wal istislam lillah. Mereka itu tunduk dan serah diri pada Allah. Wa yuqirruna bi alsinatihim, mereka mengakur dengan lidah mereka.
wa yakfuruna biqulubihim, tetapi mereka apa dia kufur dengan hati mereka, wala ya'taqiduna bi anna ad-din haqq fi qararati anfusihim, mereka tidak beriktikad bahawa agama itu benar dalam lubuk hati mereka, fi qararati anfusihim, dalam lubuk hati mereka. Wa khataru haula 'ala ad-din 'azim, sudah tentulah orang munafik ni bahaya dia sangat besar dalam agama lah kan, sebab dia tak suka, dia hanya berpura-pura, hipokrit kan. Kerana itulah Allah SWT janjikan azab yang pedih orang munafik yang kufur ni kan. Allah janjikan azab yang pedih. Sebab tu Allah kata innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dia berada di tahap yang bawah sekali, asfal, yang bawah sekali daripada api neraka. Yang paling bawah tu yang paling teruk lah maksud dia kan. Sebab mereka ada sakit dalam hati. Fi qulubihim marad, ada penyakit dalam hati. Ya, penyakit syaknya, penyakit macam-macam penyakit yang tak percayakan. Baik. Apa dia pula sifat orang yang kafir ni yang kita nak jauhi ni? Kan? Jadi antara sifat mereka ialah ta'til al-kafirin li'uqulihim. Orang kafir ni dia menghilangkan fungsi akal mereka, ta'til. Mereka jadikan akal mereka itu tak berfungsi. Mereka cutikan, kalau kita cuti saya cakap itu kan, mereka cutikan akal mereka itu daripada berfungsi sebagai akal. Ya, mereka menghilangkan fungsi akal. Walaqad dhara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Kan? Allah kata mereka ada apa dia? Ada hati, mereka tak dapat nak faham dengan hati itu. Mereka ada apa dia? Hati tapi tak boleh nak faham. Ya, dengan hati itu. Sebab mereka tak usaha nak faham pun. Mereka tak nak pun. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka ada mata tapi mereka tak nak melihat kebenaran tu. Kan? Walahum adhan, mereka ada telinga, la baik, apatah lagi nak ikut. Dulu dengar dulu, kemudian nak ikut benar kan? Itu number 2. Okay? Dahsyat. Sifat orang kafir. Yang seterusnya ittiba'ul hawa wal batil. Mereka orang kafir ni ikut hawa nafsu dan juga kebatilan. Ya. Ya kita pun kadang-kadang ikut hawa nafsu kan. Ikut hawa nafsu tapi taklah sampai tak sampai tahap kufur, waliyadzubillah. Tapi mereka ini ikut hawa nafsu dan kebatilan, benda-benda yang batil yang jelasnya, kan? Bila dah kufur tu masuk, memanglah, betul tak? Okey, yang seterusnya mereka ni jenis al-ijram, mereka melakukan perbuatan dosa lah. Wa kuntum qauman mujrimin, kan? Kamu ni sebelum ni adalah kaum yang memang melakukan perbuatan yang jahat. Ya. Ya, ada orang masuk. Ada orang masuk. Okey. Apa lagi orang mereka yang bersifat kufur ni banyak. Kita pergi cepat-cepat lah. Al-i'rad 'anil haqqi wal ifsad fil ardi. Mereka ni tidak setuju dengan kebenaran. Mereka berpaling daripada kebenaran. Wal ifsad fil ardi, dan mereka melakukan kerosakan di atas muka bumi, kan?
Seterusnya al-ihtikam ila ghairi syar'illah. Orang yang kufur ini, suka kekufuran ni, mereka suka juga apa dia tidak menggunakan syariat Allah, ya. Ini tajuk lain, ya. Ini tajuk lain, tajuk 4 ni. Ini tajuk lain. Tajuk dia al-ihtikam fi ila ghairi syar'illah, berhukum dengan syariat yang bukan syariat Allah. Dan wa mata yakunu kufran, bila orang tu boleh jadi kufur, ya. Yang ni ialah satu segi. Yakhtalifu al-hukmu ala man yahtakimu ila ghairi syar'illah bihasabi i'tiqadihi wa halihi. Baik. Dia kata orang yang kita nak hukum orang tu, apabila dia yahtakim, dia menggunakan apa dia berhukum dengan kan ubah-ubah tak i'tiqad dia dan keadaan. I'tiqad dia macam mana dan keadaan dia macam mana. Berhukum ataupun menjadi peraturan bukan Allah. Okey. Siapa ni? Ya Allah. Terima kasih awak cakap, ya Allah. Okey, sekat lagi tak? Tahu. Dia tahu because I jauh sikit macam ni tadi kot. Betul tak? Sekat-sekat. Ya. Yeah. Sekarang. Okay, sorry. Thank you, Diana. Thank you. Okay, baik. Apa tu? Yang ni untuk bincang ilmu kan, kita kata. Baik. Sekarang ni dia kata, yakhtafu al-hukmu ala man yahtakimu ila ghairi syar'illah bi, macam mana nak baca ni? Bi apa ni? Ada dua bacaan yang lain erti dia, tahu? Kalau kalian boleh beza tak? Apa beza kalau kita baca bihasabi dengan bihasbi? Apa beza dia? Dan yang mana bacaan yang betul? Antara bihasabi dengan bihasbi. Baik. Ada yang ingat? Kalau you jumpa lain kali, you baca, ikut bacaan yang betul lah, ya. Maksudnya kat sini dia kena baca dengan bihasabi. Bihasabi makna dia apa dia? Mengikut aturan. Okey, mengikut. Yes, thank you. Mengikut. Ajak ada orang masuk. Okey. Bihasabi mengikut. Bihasbi ni hasbi yakfi. Hasbi dengan makna yakfi, cukup. So tak betul kita baca bihasbi. Macam hasbi Allah kan. Allah cukup untukku. Kan? Hasbunallah, cukuplah Allah untuk kami. Tapi hasab ini bermakna mengikut. Contohnya dia kata sekarang masuklah waktu solat maghrib mengikut waktu Malaysia dan orang yang sama waktu dengannya kan. Bihasabi tauqitil mahalli, contohnya kan, mengikut. So
kadang-kadang orang tersalah baca, dia baca hasbi tu tak betul lah. Dia sukunkan sin. Tak betul. Kena hasabi. Mengikut kata-katanya bihasabi qaulihi kan, mengikut kata-katanya. Itulah yang saya dengar. Contoh kita kata bihasabi qaulihi, mengikut kata-kata dia. Okey. Habis cerita tu. Tu apa dia iklan jap. Dia kata orang yang berhukum dengan bukan syariat Allah ni, kita kena tengok i'tiqad dia. Bihasabi, mengikut i'tiqad dia dan keadaan dia. Wala yakunu kafiran kufran akbar illa idza i'taqada anna al-hukma bima anzalallah ghairu wajib. Kalau dia kata berhukum dengan selain daripada apa yang Allah suruh dalam Quran sunnah ni, dia kata tak wajib. Kalau si X kata macam tu dan dengan penuh keyakinannya, dia bukan orang yang jahil, dia bukan orang yang tak belajar, dan bila diberitahu dia tetap juga dengan dia punya pendapat. Okey, kalau dia kata tak wajib, wa annahu mukhayyarun fihi, ataupun dia kata Allah beri pilihan, berhukum dengan apa yang Allah SWT turunkan pun boleh, dia kata berhukum dengan apa syariat ataupun undang-undang yang kita buat sendiri pun boleh, dia kata. Contohnya kan, yang pertama dia kata apa dia? Tak wajib. Yang kedua dia kata apa? Kita diberi pilihan sama ada nak guna yang Allah ataupun nak guna yang manusia buat. Itu yang kedua. Yang ketiga, awistahana bihi ma'a tayaqqunihi annahu hukmullah, ataupun dia memperlekehkan hukum syariat Allah itu ma'a tayaqqunihi annahu hukmullah, apa dia, sedangkan dia yakin bahawa itulah apa dia syariat atau hukum yang Allah suruh ikut. Okey, betul tak? Ada tiga keadaan tadi kan kita tengok. Ada tiga keadaan. Baik. Dia jelaskan lagi. Amma idza i'taqada wujub al-hukm bima syara' Allah. Okey. Kalau dia beriktikad wajib kita berhukum dengan syariat Allah, peraturan yang Allah buat, wa adala anhu ma'atirafihi bi annahu muqassirun mustahiqqun li'uqubah fa huwa 'asin wa yusamma kufruhu kufran majaziyan atau kufran asghar. Apa maksud dia ni? Seorang tolong jelaskan. Okey, baca, faham dan jelaskan. Seorang wakil. Seorang ke dua orang ke tak apa. Sila. Apa maksud dia tu? Apa yang kamu faham ni? Apa tak faham? Yang mana perkataan tak faham? Okey, amma idza taqada wujub al-hukm bima syara' Allah. Yang ni saya dah terang tadi, kalau dia i'tiqad bahawa wajib berhukum dengan peraturan ataupun syariat yang Allah turunkan. Yang ni wa adala anhu ma'atirafihi bi annahu muqassirun mustahiqqun li'uqubah fa huwa 'asin wa yusamma kufruhu kufran majaziyan atau kufran asghar. Apa maksud dia? Silakan. Cuba seorang. Baby, dengar tak suara saya? Pucat. Dengar tak? Sila seorang, cuba. Apa yang kalian faham tu? Haikal tak nak cuba, Haikal? Faiz? Ammar? Dan lain-lain?
Ke tak dengar ni? Pucat. Halo? Okay. Dengar? Ngada-ngada lah awak ni. Awak nanya tadi. Okey, Haikan, cuba. Apa yang awak faham tu? Tak apa nak sangat. Saya cubalah. Okey. Okey. Wa'adala anhu ma'a'itrafuhu. Saya terang cara ni lah. Apa? Oh, dah lost. Okey. Lain tak berapa clear tu. Orang lain, sambung. Apa maksud wa'adala anhu? Meninggalkannya. Yes, boleh kata. Wa'adala anhu. Dia meninggalkannya, dia tak menggunakannya, kan? Dia berpaling daripadanya. Ma'atirafi bi'annahu muqassirun. Sedangkan dia mengaku bahawa dia muqassir. Dia muqassir, dia ni apa dia? Dia ni cuai, dia ni lalai, dia ni tidak menyempurnakannya lah, muqassir kan. Mustahiqun lil uqubah, dan dia yakin bahawa dia ni akan kena siksaan nanti. Ya. Dia ni berhak mendapat balasan sebab dia tak dia menggunakan hukum ataupun syarak itu. Jadi kalau kes ni macam ni, fahuwa asin, dia dikira seorang mukmin yang melakukan kederhakaan pada Allah. Ya? Boleh faham ya? Okey. Maksud dia apa dia? Apalah kita semua ni lah kan, maksudnya siapa yang tak gunakan peraturan Allah, masuk juga solatnya, puasanya kan. Orang tak solat. Aku malaslah solat, dia kata kan. Solat tu wajib kan? Ya, aku tahu wajib, tapi aku malas sangat nak solat lah. Tapi aku tahu aku salah ni, aku tahu, dan aku tahu nanti kalau Allah tak ampunkan aku kena siksaan nanti sebab tinggalkan solat ni. Kan? So fahuwa asin, maka orang tu, si X tadi, dia dikira pelaku maksiat. Maksudnya dia dikira melakukan benda yang melanggar perintah Allah. Dia dikira seorang yang menderhaka pada Allah SWT. Tapi adakah dia dikira kafir? Adakah dia dianggap kafir oleh agama? Tak, sebab tidak. Asing. Tidak. Tapi dia kufur dia ni dipanggil bukan kufur yang mengeluarkan dia daripada agama, tetapi dia yusamma kufruhu, dinamakan kufur dia tu, kalau maksudnya dia tak nak guna syariat tu kan, dia seolah-olah kufur, tapi kufur tu bukan kufur hakiki, kufur yang majazi je, kufur yang kiasan je, ya. Macam bukan hakiki. Ataupun dia dinamakan dia melakukan perbuatan kufur asgar, yang lebih kecil. Kufur akbar yang keluarkan daripada agama kan. Taklah, alhamdulillah selamatlah kan. Selamatlah orang-orang yang tak solat, tak keluarkan zakat. Selagi mana dia tak kata benda tu tak wajib. Dia kata wajib, tapi aku ni sayang sangat harta aku tak naklah keluarkan zakatnya apanya.
Kan? So dia masih lagi dalam Islam tetapi dia berdosa lah. Ya. Wa in jahila hukm Allah wa badala juhdahu wastafraga wus'ahu fi ma'rifatil hukmi wa akhta'ahu fa huwa mukhti lahu ajrun ala ijtihadi wa khata'uhu maghfur. Okey. Dia kata kalau dia ni jahil tentang hukum Allah, dia tak tahu tentang hukum Allah tu. Tetapi dia badala juhdahu, dia berusaha sedaya upaya, wastafraga wus'ahu, dan dia memang usaha betul-betul, usahanya sehabis mungkin. Istafraga ni habiskan usaha dia lah, keupayaan dia untuk mengetahui apa hukum Allah dalam kes tu, sebab hukum tu mungkin tak jelas kat situ kan. Wa akhta'ahu, tetapi dia tersalah hukum. Okey? Fa huwa mukhti, jadi dia ni dikira orang yang melakukan kesilapan lah. Mukhti pun lahu ajrun ala ijtihadihi, dia dapat pahala juga sebab dia berijtihad, dan khata'uhu, kesilapan dia itu maghfurun, diampunkanlah. Kan? Ini kita pasal sebenarnya lebih pada syariat yang ini kan. Dia berijtihad tentang satu hukum yang tak dijumpa, tapi tiba-tiba ternyata apa yang diijtihad tu salah, dia dapat juga pahala. Macam kalian belajar dalam usul fiqh kan, orang ijtihad ni dapat pahala wa in akhta'a, walaupun dia tersilap. ومن الواضح الآن بعد هذا التفصيل أن حكم على من لم يحكم بما أنزل الله والكفر والظلم والفسق إنما ينطبق على المنكر للحاكمية الإلهية أو المستعين بها. Jadi dia jelaslah di sini bahawa hukum orang yang tidak berhukum dengan syariat Allah ni, kita nak hukum dia kufur ke, zalim ke, fasik ke, dia ini terhenti kepada, ataupun perkara ini terlaksana, boleh diaplikasikan kepada orang yang memang mungkir, yang tidak menerima, yang menafikan al-hakimiyyah al-ilahiyah, deny, menafikan penghakiman ataupun hukum hakam yang Allah turunkan. Ataupun orang yang memandang remeh terhadap syariat tersebut ataupun hukum hakam tersebut. Ya? Boleh faham tak yang tu? Boleh sempat? Ataupun saya cakap cepat sangat? Okey ya? Boleh? Tak jelas? Boleh. Baby, tak jelas ke? Ustaz. Ya, okey. So, boleh tak Ustaz ulang balik yang wa minal wadihi tu? Yang tadi tu. Okey. Wa minal wadihi. Sekejap. Siapa ni? Faiz. Okey. Wa minal wadihi al-an, sekarang ni jelas dia kata. Ba'da hadha tafsil, selepas perincian yang kita cakap ni, dia kata wadih tu apa dia? Annal hukma ala man lam yahkum bima anzalallah, bahawa kita nak hukumkan pada orang yang tak berhukum dengan syariat Allah. Mudah cakap ya. Kita nak hukumkan orang yang meninggalkan syariat Allah ni, kita nak hukumkan dia apa dia? Kita nak hukumkan dia tu kufur ke, zalim ke, fasik ke? Okey, sampai situ clear? Okey tak? Clear. Okey, cantik. Jadi kita nak hukumkan benda tu apa dia? Innama yantabiqu 'alal munkir. Sesungguhnya benda-benda tu yang tabiqu, teraplikasi ataupun terlaksana, alal munkir, boleh kita hukumkan kepada orang yang mengingkari al-hakimiyyah al-ilahiyah. Mengingkari apa dia? Hakimiyah ni kita nak terjemah apa dia? Mengingkari bahawa Allah
apa dia, hukum Allah itulah yang mesti diikut ataupun diaplikasikan, ditatbikkan. Hakimiyah ni kan Allah tu sebagai hakim, Allah tu sebagai pemutus hukum, ya. Allah tu sebagai pemutus hukum. Jadi Faiz, okey tak? Nampak dah? Okey, nampak. Kalau orang tu ingkar dengan hukum Allah ini, dia boleh jadi apa dia? Sama ada kufur ataupun zalim ataupun fasik. Betul tak? Kalau dia ingkar, dia tolak benda tu. So 3 jenis ni akan ada. Ataupun mustahin biha, ataupun dia ni memandang remeh, enteng, dia tak ambil berat dan dia kata tak penting, dia pun termasuk juga boleh terkena pada dia kufur ke, zalim ke, fasik. Okey. Sebab Allah SWT kata, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaikumul kafirun." Satu. Yang kedua kata fa ulaika humul zalimun. Yang ketiga kata fa ulaika humul fasiqun. Okey, so tengoklah case by case. So kita pun boleh masuk dalam tu juga, kan? Kalau kita beriktikad macam tu, minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal iyad billah. Okey. Settle ya? Settle Ustaz. Okey, syukran. Okey, kita min ahkamil kuffar. Antara apa dia hukum-hukum yang berkaitan dengan orang kafir ni, antara hukum-hukum ke ataupun ketentuan berkaitan dengan kufar. Okey? Sebab hukum ni sendiri adalah kita menentukan sesuatu, betul tak? Al-hukmu tu makna dia apa dia? Kita menyandarkan satu perkara kepada satu benda ataupun menafikan dia. Itu adalah hukum. Maknanya kita mensabitkan itsbatu amrin li amrin au nafyu amrin li amrin, kan? Itu adalah hukum. Bukan hukum yang hukum apa dia wajib sunat apa semua tu sahaja yang bererti hukum, tak. Kita katakan Muhammad seorang yang cerdik. Kita telah mengisbatkan, mensabitkan kecerdikan tu kepada dia. Okey, itu juga hukum dipanggil. Jadi apa dia ketetapan yang telah ada dalam agama kita terhadap orang-orang yang kafir ini? Ketetapannya satunya ialah butlalu a'malihim fid dunya wa khuluduhum fi jahannam. Kan? La ajra wa la thawaba lil kuffari fil akhirati ala a'malihim at-tayyibah allati 'amiluha في الدنيا كان مثل إعانة الفقير وإغاثة الملهوف وبر الوالدين وصلة الرحم وصلة الرحم لأن هذه الأعمال لم يقصد بها وجه الله تعالى ولا اليوم الآخر. Okey. Dia kata tak boleh bila orang kufur tu. Bila orang tu dah kufur, maka apa dia? Maka amalan dia akan butlan, terbatal. Dan mereka akan berada dalam neraka Jahannam. Tidak ada ajr, tidak ada upah, tidak ada ganjaran bagi orang kufar, tak ada pahala semua, kan? Di akhirat. Ala a'malihim at-tayyibah, sebagai apa dia, balasan kepada perbuatan mereka yang baik di dunia. Mereka tolong orang fakir ke, mereka bantu orang yang dalam kesusahan ke, mereka buat berbakti pada kedua ibu bapa ke, kan? Mereka menyambung silaturahim ke, mereka bina bangunan besar untuk orang duduk free ke, mereka bina rumah setinggan ke untuk orang duduk ke, mereka sediakan makanan tiap-tiap hari pada orang fakir ke. Tak boleh. Bukan makna Allah SWT tu bakhil tak bagi, tak. Sebab
Mereka dah kufur pada Allah. Itu dia ketetapan yang mereka akan dapat. Kerana lianna hadhil a'mal, semua perbuatan itu la yuqsad biha, tidak diqasadkan kerana Allah, wajhullah ta'ala, dan tidak diqasadkan untuk akhirat, untuk dapat tuaian di akhirat nanti. Walam yatawaffar laha syartul qabul wa huwa al-iman. Syarat nak terima ibadat tu, amalan tu apa dia? No. Tak ada apa dia? Kut bahasa Inggeris. Not mawjud. Apa dia? Inggeris Arab. Tak ada kat situ kan? Tak Pun tak exist. ada. Apa dia tu? Dia cakap apa ni? Tiada. No exist. Okeylah. Nak cakap orang putih tak datang pula. Sebab tak tahu. Vocab. Fakir fil vocabulary. Tak ada. Syarat nak terima amalan tu no. Tak ada. Apa dia syarat boleh terima amalan? Iman. Awak beriman, mudah je. Allah kata aku terima amalan. Mathalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum. Allahu Akbar. Orang perumpamaan orang yang kufur dengan Tuhan mereka ni, perbuatan dia karamadin ishtaddat bihi rih fi yaumin asif, seperti debu-debu kan, ishtaddat bihi rih, yang ditiup oleh angin, fi yaumin asif, pada hari yang ribut kan. Kalau angin ribut, ditiupnya debu tu, habislah berterbangan kan debu. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Mereka tak dapat nak pertahankan apa yang mereka buat pun. Tak dapat nak simpan amalan tu. Amalan tu bagaikan debu yang tak dapat disimpan kerana ditiup angin ribut, taufan yang dahsyat, hilang semua. Kan? Zalika huwa ad-dalalul ba'id. Itulah dia kesesatan yang sebenarnya. Itulah sesat yang sungguh-sungguh. Baik. Wa amma fi dunya fa inna Allah Ta'ala yukafi'ul kuffara ala a'malil khairi bis-sihhati wal amni was-sa'ati was-sa'ati fil rizqi wa irtifa'il hadhi wa nahwi dhalik. Dia kata di dunia ni Allah bagilah ke dia. Allah bagi kat dia di dunia ni, dia buat baik. Biasanya Allah balas baik. Allah bagi dia sihat tubuh badan, bagi dia rasa aman, dan Allah bagi luas rezeki dia, dan Allah bagi al-hadh, keuntungan dia tu tinggi, nasib baik dia tu sentiasa ada, wa nahu dhalik, dan lain-lain. Oh, kalau gitu kita, lepas tu kita kadang pelik, rupanya ni lah sebab dia. Jiran saya tu, orang tu X katakan, Ustaz, kenapa ni jiran saya ni memang orang kafir, jahat sungguh. Tapi hidup dia senang pula dah, sihat. Anak saya selalu sakit. Mesti kalau setiap sebulan tu ada je demam. Share, tak apalah share. Allah bagi dia terus je cash dulu. Allah bayar terus. Dia buat baik, Allah bagi. Yang buat jahat pun kadang Allah bagi kan. Apatah lagi dia buat baik. Dia buat baik, Allah bagi balas baik, balas baik. Sebab di akhirat nanti tak ada dah bahagian untuk dia. Kan? Jadi di dunia ni diberi balasan yang baik, kerana di akhirat nanti tiada bahagian. La hadza lahum. La hadza lahum minal jazaa'il hasan. Lianna Allah Subhanahu wa taala a'ta lahum al-jazaa'al hasan fid dunya wa dhaquhu madhaqan fid dunya. Wala hadza lahum wala nasiba fil yaumil akhir. La. Kan? Allah tak bagi. Jadi
di akhirat nanti macam mana jadi? Wahum khaliduna fi jahannam bisababi syirkihim aw juhudihim. Qala Allah Ta'ala innal ladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang yang kufur ni fi jahannam, la tughniya anhum amwaluhum, tidak akan dapat membantu mereka, menolong mereka, mengayakan mereka, harta mereka tu cannot help them. Kan? Dan anak pinak mereka pun tak dapat nak bantu mereka, minallahi syai'a, daripada Allah sikit pun no. Kan? So itu dia lah. Jadi mereka ini di dunia, kalau kita rasa ralat sangat, mereka di dunia ni, oh habis. Mereka ni hidup dunia ni sedap sangat, kita rasa ralat sangat, no, jangan rasa ralat. Sebab memang apa dia? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, kan? Ada hadis tu tak? Hadis tu sahih saya rasa. Cuba tengok. Siapa boleh Google cari. Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunia ni sijin bagi orang mukmin. Ka'annaka fid dunya sakin fis sijni. Ada? Siapa jumpa? Ada? Apa dia status hadis tu? Cuba tengok. Sahih, saya tak silap saya pernah lihat lagi tu. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sebab ada orang deny. Ada kadang kita dengar orang ustaz ngajar dalam kuliah ke dia tu, mana boleh dunia ni penjara orang mukmin? Orang mukmin kat dunia ni senang lenang juga, apa semua, apa pula penjara? Dengan makna kita kat dunia ni kan, Allah SWT jadikan kita ni ada had-had dia, betul tak? Seolah-olah kita ni tak bebas. Memang tak bebas lah. Sebab nak buat ni, oh tengok tak boleh. Nak buat ni, tak boleh. Nak buat ni, setakat ni je boleh, ni tak boleh. Okey, hadis sahih, riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Na'am sah. Yani, anta mathalan, indak amwal kathirah. Okey, indak amwal kathirah, walakin la tastati an tunfiqaha fi kulli ma turid. La. لأنك إن تريد أن تنفقها لمصالح الناس، نعم تفضل يعني تستطيع أن تنفقها لإغاثة الملهوف، لماذا؟ لإعانة المساكين، لا بأس. ولكن لو تريد إنفاق أموالك في مسالك المحرمة أو في الطرائق المحرمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى وحذر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا مش ممكن، غير ممكن، لا تستطيع. وإلا يكون وبال عليك، هلاك عليك في الدنيا، وإن لم يكون في الآخرة، يكون في اليوم الآخر. لا تستطيع، صح؟ نحن لا نستطيع أن نفعل ذلك. لماذا؟ لأننا في حدود حكم الله عز وجل، كأننا في السجن. ولكن الكافر الدنيا بالنسبة إليهم كأنهم في الجنة. لماذا؟ يريد أن يأكل أموال اليتامى يأكلون، يريدون أن يسرقوا أموال الناس يسرقون، يريدون أن يظلم كل الناس يظلم، صح؟ يعني كل شيء يفعلونه بدون تفكر. لماذا؟ لأن كل هذه الأعمال بالنسبة إليهم أعمال ممكنة جائزة يمكن أن يفعلوها. Okey. Betul tak? Seorang Islam memang dia terhad. Seolah-olah dunia ini kita penjara bagi kita. Sebab contoh orang Kristian kan, buat jahat, yadhhab ila padri mereka kan, minta ampun. Jadi dihapuskan dosa, kemudian buat semula. So kita tak semudah tu kan. Kita tak semudah itu. Itulah kadang-kadang orang tu rasa, baik pindah agama. No. Jangan kan. Jangan macam tu. Sebab kita sabar dulu sekejap. Kan? Di dunia ini sepagi atau sepetang je nanti. Di akhirat nanti, bila ditanya, macam mana hidup dunia?
Allah, aku rasa macam sepagi ataupun sepetang je. Nisbah ila yaumil akhir. Nisbah dengan kalau nak dibandingkan dengan hari akhirat. Betul tak? Itulah dia. Baik, kawan-kawan, saya rasa kamu pun letih ni nak buka slide yang baru satu lagi ni pun letih lah, betul tak? Macam ni, hari ni Rabu, esok hari ni Rabu ke? Hari ni hari apa? Rabu kan? Okey, esok hari Khamis kita buat kelas macam biasa 9.10. InsyaAllah kita mula minggu depan Rabu Faiz. Minggu depan insyaAllah kita face to face. You want it? You minta I buat? Yes? Boleh doktor. Boleh. You selalu minta I buat face to face kan? Okay. Dan kita ada seorang kawan kita yang ada dua ayam. Soyam yang memang ikut program Haikal kan? Haikal ikut program untuk online. Yang seorang lagi siapa? Saudari Tihani ya? Nur Tihani dia memang tak boleh datang lagi. Tihani pun ikut online. Tihani kan? Betul doktor. Ya, okey. Kenapa muka awak terbalik tu? Saya susah nak tengok. Kena tengok macam ni. Oh, Tihani dia. Faiz. Itulah saya doktor. Okay. Just a joke. Buat joke tak cerdik ya. Okay. Macam itulah kawan-kawan. Do you have any question? Ustaz, saya nak tanya boleh? Siapa ni? Sharifah. Okay, Pak. Kan kita tahu orang munafik tu kan pura-pura kan. Tapi macam apa motif diorang berpura-pura tu? Macam diorang tunjuk kat orang lain yang diorang percaya tapi sebenarnya diorang tak percaya. Kenapa boleh adanya sifat macam tu? Why should mereka buat macam tu kan? Macam kita fikir no point kan? Okay. Tihani ada tadi. Ada soal jap. Dia kata bila nak buat face to face, jadi kelas nanti hybrid lah kan. Kita cuba itu macam lah kan. Kalau tidak, kesianlah pada Haikal dan Tihani. Okay. Maknanya I akan buka juga masa tu. Cuma kadang-kadang you mungkin cannot see me masa saya pergi jauh sikit. Tapi pucat lah. Mungkin maybe I tak boleh pergi jauh daripada laptop sebab suara I tak akan didengari. Nama apa dia tak dapat dilihat, no problem, tapi bila I jauh so dia laptop tak tangkap. Kecuali lah I ada earphone yang 2 meter dia punya tu kan. So I tak ada benda tu. I tak ada yang tu. So tak apalah. Kita cuba buat macam mana. Kalian nak kan? Kecuali kalian kata online lagi okey kalau macam tu, so kita buat online lah. So mungkin kalian nak cuba dulu, nak try dulu ya minggu depan ya. Ya ke? Ataupun nak still online? Ya, Faiz kata ya. Cuba dulu. BC, BT ya. Belum cuba, belum tahu. Cuba dulu lah. Okay. Try first doktor. Okay. Kita cuba try test ya. Kita cuba try test. Okay. Berbalik pada soalan Sharifah. Kenapa orang munafik ni perlu sembunyikan kekufuran mereka dan mereka menzahirkan
menzahirkan apa dia, mereka sebagai orang beriman. Di zaman Nabi pun ada kan. Kenapa agaknya? Kawan-kawan, sikit seorang TJ, tolong jawab. Apa penting bagi mereka? Kawan-kawan, tolong jawab sikit seorang. Sila. Saya rasa sebab kepentingan di sini Ustaz. Okey, kepentingan ini. Okey, jelaskan sikit lagi. Ini siapa ni? Ammar ke? Bukan Ammar ke? Bukan. Ini Uwais ya? Bukan Uwais, siapa dah? Umair Ustaz. Umair. Uwais. Umair lah. Apa lagi? Penting apa tu maksud dia? Kepentingan apa? Like? Contoh macam yang kisah sebab dia nak macam nak mengekalkan pangkat ke, dia terpaksa. Contohlah Ustaz. Okay. Macam apa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul tu kan? Ya Ustaz. Itu dulu betul. Yang lain lagi nak tambah? Ada yang lain nak beritahu lagi? Macam mereka ada perancangan sendiri. Dia kawan-kawan, mereka tak nak orang tahu mereka ni kufur sebab nanti mungkin terlepas banyak benda yang boleh dapat daripada orang Islam ni. Kan? So mereka ada perancangan sendiri. Yalah katakanlah ini X ya, seorang nama dia X saja ya. Y lah Y. Y ni dia tak suka dengan orang Islam dan dia memang kufur dalam hati dia, tapi dia nak sesuatu daripada masyarakat Islam ni. Satu, dia nak sesuatu, sama ada sesuatu tu material kan. Orang bukan Islam kan dia sangat suka material ni. Yang kedua, dia nak sesuatu tu satu ataupun dia nak mengekalkan kedudukan dia tu satu. Kalau orang tahu dia bukan Islam ataupun itu dia tak suka Islam, orang akan nyahkan dia, orang akan hindarkan diri daripada dia. Satu, dia nak sesuatu, dia nak kekalkan sesuatu yang dia ada. Mungkin juga dia nak tahu perancangan orang Islam. Dia nak tahu dan dia beritahu kawan-kawan dia untuk hancurkan. Mudah contohnya. Jadi itulah antara-antaranya lah. Ya, orang yang munafik. Even orang Islam sendiri pun ada sifat-sifat nifak ni, tapi sifat munafik yang tak keluarkan daripada Islam ada kan? Dia ada dua jenis munafik kan? Ada nifak yang keluarkan seseorang tu daripada Islam jadi murtad, ada munafik amali. Al-ulama yutliquna ala hadha as-sinf bil nifaq al-amali. Munafik amal ni maksudnya buat amal kerana orang ke, ataupun munafik amali ini tidak solat ke apa semua. Dia dari satu sudut lah. Tapi tidak keluar daripada Islam lah. So yang kita cerita ni yang keluarkan daripada Islam. Dia munafik tapi munafik i'tiqadi. Min jinsin i'tiqadi. Okey, daripada jenis i'tiqad. Okey Pak? Okey, syukran Ustaz. Okey, semua sekali. Okey. Oh iyalah. Alif, kenapa tu? Bolehlah dia kata. Nak tanya ni, kelas tutorial pun online offline ke? Ya baby, esok kita online dulu tutorial. Esok esok malam 9.10. Cumanya kalau macam ni kita boleh buat macam ni tau. Kita boleh buat kita face to face kelas tutorial. Kalau face to face kelas tutorial maknanya kelas apa dia kuliah, kita buat macam kuliah, macam tutorial. Yang tu takut lebih tak apa dia tak praktikal, tak tahulah. Jadi okey, minggu depan ni yang nak masuk kelas 25 orang ni, kelas mana dulu nak masuk?
kelas tutorial 1 ke 2 ke 3. Dia nak masuk dulu. Dia tak boleh semua kan? 25 orang je. Betul lah 25 orang kan? Ha. Kelas tutorial mana nak masuk ni? Ke nak bincang dulu? Bukan kelas tutorial, maksudnya kumpulan mana? Sebab dia kan tak boleh lebih 25 orang. So, kelas tutorial kita tu ada yang lebih 25 orang ke? Tak ada kan? Ada doktor, tutor 1. Oh, ada ya? Hari Khamis. 28 orang. Oh, 28 orang ada. Oh, jadi tak boleh juga tau. Kalau Ada yang 23. Kalau gitu kita Tutorial kena Rabu. ya, Tutorial Rabu. cerita yang hari Rabu. Kalau guna dewan kuliah doktor Fairuz, yang tadi yang jumpa tadi Fairuz. Ya, saya doktor. sorry. Kita mana dah nampak muka. Kalau hanya kenal tak kenal memang tak kenal lah, tak nampak muka. Kat situ baru nampak. Okay. So kalau guna tu tapi nak tahu kekosongan dia. Tempat tu yang awak cakap tadi tu apa dia kosong tak masa tu? Kalau guna dewan kuliah. Kan? Tak pasti lagi doktor. Macam mana kita nak check Nak kena hubungi bahagian ijazah dasar. Okey. Haikal boleh bantu kot. Haikal as apa dia ketua kuliah kita ke siapa-siapalah boleh bantu je lah. Supaya jangan redundant bagi seorang yang tanya. So sebab tu dia ada di book semua tu. Tapi adakah dewan kuliah dia diorang guna tak sekarang ni? Ada boleh guna doktor. Okey. So boleh tanya. Kalau dewan kuliah tu ramai sikit lah yang boleh hadir. Ya. So setakat ni saya serah pada awak, tolong uruskan dulu. So nanti maknanya hari kuliah nanti saya akan masuk lah. Hari kuliah kita BS3 ya? BS3 kan? Asal kita BS26 saya rasa. Tapi orang sana kata ada seorang pensyarah tu minta tukar. So Ustaz bagilah kat dia nak tukar. So kita punya sekarang ni BS3 untuk akidah. Ya. Okay, baik. Do you have another question? No. Okay, cantik. Kita selalu cakap nak berhenti awal, tak awal juga kan? Gerah. Okay, baik. Bye-bye. Not yet. Okay, bye-bye. See you. Jom kita. Bye. Bye. Okay, bye.